Dan satu-satu pintu sakning luahnya dan lebarnya langit dan bumi. Jadi apabila satu-satu pintu sakning luahnya lebarnya langit dan bumi, lepas tu juga ada lapai pintu juga, kita kecek mudah-mudah berdoa lah kita boleh masuk lah. Sebab satu-satu pintunya luahnya lebar langit bumi enggak. Lepas tu nak pilih mana-mana pintu juga boleh berdoa. Cumanya nak jadinya dalam lapai pintu saat ni ada ke tak nama kita. Hak tu dah jadi soalan. Pasal nak masuk tu nak masuk belaka, tetapi ia ada satu list, satu senarai nama tercatat di pintu hak lapel saat ni tu. Tiap-tiap pintu tu ada orang nama siap-siap. Ada orang nama siap-siap tu bukan arti kata kita saat ni kena duk duka cita tu dak. Duka cita tu dalam bentuk kata kita pergi hari akhirat nanti tu kita tak ada nama kita. Hak tu ia tak kena duka cita dah. Ia habis perasaan tak ada orang nak royak dah. Hak patut kita jadi duka cita sikit. Cuba kita renung pada hadis yang berbunyi ni. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yu'tid dunya liman ahab wa man lam yuhib. Walakinnahu la yu'til akhirata illa liman yuhib." Jadi dunia ni Allah Subhanahu wa taala ia beri kepada orang hamba dia tu, sama ada hamba dia kasih cinta pada dunia ni ataupun tak kasih cinta pun dia beri belaka. Supaya orang kasih nak kepada dunia pun dia beri, orang toksik pun dia beri juga dunia. Sebab gapo dia beri juga dunia bagi orang yang toksik ni? Sebab dia kena duduk sama tara di atas dunia tu. Dia kena beri juga keadilan, kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dia beri juga dunia pada orang itu. Tetapi hak dia jadi berasa belah ke dirinya, walakinnahu la yu'til akhirata illa liman yuhib. Tetapi dia tak akan beri akhirat ini kecuali bagi siapa yang dia kasih, dia cinta. Sini hak pak kita berasa belah sendiri sikit. Belah dirilah mana? Kalau illa liman yuhib kembali pada kita, dalam arti kata kita ni kasih nak pada akhirat dia beri tu, tak apa lagi jalan pilih duk kita, makna kata nak tak siduk kita lah. Tetapi illa liman yuhib, sekira tafsir illa liman yuhib saat ni kembali kepada Allah. Sini hak tempat wasa kita belah diri. Kok mana kita duk semaya sepengak orang ramai-ramai juga, duk puasa sepengak orang ramai-ramai juga. Tiba-tiba siapa musim gerbel pun kita ada gerbel sepengak orang ramai-ramai juga. Tetapi tak ada tercapak dalam hati kita ni kata kita cinta pada dunia, cinta kepada akhirat. Amalan yang kita dok buat amalan akhirat dah, tiba-tiba tidak jadi kira amalan akhirat. Kerana ia dok campur dengan ria dan sebagainya, nak tunjuk dan gitu begini, tak ada lah. Orang panggil sebahagia hak dok mari dalam hati kita tu. Situ yang dikasihi sekalian, kita ni akhir bulan ni, bulan terakhir pada tahun 1434 Hijriah, dalam arti kata setahun tu kita ada buat kerja tu banyak-banyak perkara, melalui puasa Ashura pada awal tahun baru ni, sudahi dengan puasa hari 9 hari Arafah insya-Allah taala. Sini saya nak mula dengan satu cerita. Salah seorang pak kepada anak, dia duk kecek dengan anak dia tu. Dia kata balas mana? Dia kata kita ni kena semaya. Sebab kepentingan semaya ni adalah satu syarat nak masuk syurga. Dan syurga ni ialah satu tujuan sasaran bagi orang Muslim. Mana kata pau seorang Muslim ni, hujung jatuh dia nak masuk syurga lah. Situ tu dalam syurga sana ada belaka-laka jenis. Hak mana hak Allah sedia kepada dia, pada seorang hak mukmin sana, daripada makanan, minumnya dan apa saja hak dia dak cita-cita di dalam nafsu dia tu. Lalu tu sekaligus anak dia sana tu,
Ia tanya, ayah, ada ke tak kakak main dalam syurga saat ni? Jadi ayah dak kecek makan minum dalam syurga. Bahawa masuk dalam syurga ada segala jenis makan minum gapo. Tapi main ni kakak-kakak nak main bagi budak sani ada ke tak? Pahya selalu nak jadi gemar anak dia, nak jadi galak anak dia wismaya tu, dia jawab kata ya, ada selalu dah. Barulah anak dia boleh pergi bangun nak pergi semaya. Apabila anak dia bangun pergi semaya, dia salat insaf pada diri dia pula. Ya tak aku jawab kata ya ni kena ke tak? Namun kita pandang mana dengan kerja hak Tuhan pula lah. Dok pandang mana kata dalam syurga ada tempat orang panggil gapo ni? Jenis main ni hak budak-budak sat ni. Ya tujuan dia nak jadi galak anak dia semaya tu ya. Dia dok mikir gi mari dia kata pada satu segi itu Allah Subhanahu Wa Taala ketika bakit ahli syurga, penghuni syurga saat ni dan akan masuk syurga saat ni dalam hal umur 30-35 dalam keadaan muda lah. Jadi tengah duduk situ, orang panggil tengah tubuh. Lepas tu tua pudak, budak pudak. Dia tua budak pas nak main mana jenis main ni budak saat ni lah. Jadi kalau gitu kak pandang mana jawab pe lah. Sini dia main duk mikir kata dak. Satu segi tu ada beberapa dalil, di antaranya hak masalah budak sani wildanum mukhalladun. Ada pesindok layan ni penghuni syurga sani dalam bentuk budak, tak segar kita nak minta nak atur dia tu. Kalau atur orang tua saat ni tu jadi wasa malu sikit, wasa segar sikit. Lalu itulah pelaya-pelaya bagi penghuni syurga saat ni wildan, jenis budak-budak gitu. Tak segar nak ayat atur awal dia ambil hot tu awal, jadi tak segar situ. Lepas tu selain pada tu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada 2-3 ayat tetap nak ayat kata dalam syurga sana apa saja kita kandok. Seperti mana yang berbunyi jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahu al-muttaqin. Bagi mereka tu apa saja kanak. Apa saja kanak tu dasar dan kaedah umum lalu dah. Tak ada kira apa-apa. Apa saja kita kanak. Jadi letak buka luas situ. Itulah kesediaan Allah Subhanahu Taala dan balasnya Allah Subhanahu Taala bagi orang hak muttaqin. Juga Allah Subhanahu Taala berfirman supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dan bersabda, "Adzalika khairun." Adakah itu iaitu urusan dunia ni lebih baik am jannatul khuldi ataupun syurga yang khuldi yang dikekal abadi jalannya yang disediakan bagi orang al-muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira lahum fiha ma yasha'un. Juga bagi mereka tu apa saja hak kandak. Jadi sekaligus tu sama ada kita duk sore, sama ada kita beramai-ramai, kita yang mari tayar dalam kepala kita tu gapo hak kita nak tu insya-Allah taala dapat. Jadi hak besar sekali yang dikasihi sekalian sebagai perannya kita. Hak ni nak mari ni bagi kita lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin, ia kena ada muqaddimah sebagai natijah. Natijahnya bagi kita ni apa saja kita kanak, tapi muqaddimah dia tu kita kena buat kerja sikit. Di antaranya muqaddimah kita kena buat kerja wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ya utuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, patut kita pun mari percaya dengan hak kebenaran itu pula dah. Jadi apa saja hak dikandung hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata apa saja jenis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai bulan Zulhijjah ni, lepas tu pun kita berasa percaya sinilah Allah Subhanahu Wa Taala sedia bagi kita ni lahum ma yasha'un 'inda rabbihim. Kadang-kadang kita mari sekaligus tu dia mau nak baca hagar bel sikit sebanyak dah kita mari tengok kata wasa kecuah hati kita tahun ni kebetulan sekerak pun murah. Lepas tu kebetulan pula dah hujan pun duk hujan. Pahaga segi lembu pula dah 4,000 naik atas. Lek 3 tu jarang benar lah.
Tepat-tepat kalau kaca-kaca ada bertemu. Kalau ada pun 3,000 segi juga tak ada lah mana lah. Pas kita nak buat lah mana. Demo dok baca kelebihan gapo ni gerbeh. Itu bukanlah menjadi halangnya kita, menghalangkan kita daripada kita nak sahut perintah Allah Subhanahu taala dalam bentuk gerbeh. Kita ni Allah Subhanahu taala ya wi perintah memang itu tidak salah dan kita tidak syak lagi. Tetapi nak ayat atas sikap kita dengan akal fikiran kita dalam hal urusan rumah tangga kita tu hewi bebas kita urus. Dalam arti kata dia kita tak kuasa tahun ni dan lepas-lepas dah kita biasa duk tunai tak ada doha, tetapi nak jadi ada juga kegiatan tahun ni. Habis-habis tak ada. Ha ni ulama fiqh lah, kita pergi masuk ke fiqh. Saat ni kita dah kecek bab dakwah sikit sebanyak. Tak dapat tidak tahun ini tak kuasa juga. Ada sikit sebanyak 2-3-4 ribu tu bukan duk tak ada langsung duit. Tapi nak ayat atau nak cedek kot lain. Cuba-cuba nak sipek anak nak mengaji ke gapo jenis. Bekalai-bekalai kita lah kecek mudah-mudah. Lalu itulah kegiatan sebagai kita nak menunjuk kebesaran Allah Subhanahu taala. Jangan jadi duk luput dengan sebab kita tu tak kuasa nak gerbeh. Habis-habis tak ada juga kita ambil air seka semelih makan pok-pok kita dalam rumah tangga kita tu air. Ya sebab daging dan apa saja kita gerbel saat ni Allah Subhanahu taala tak dapat pedah sikit pun kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu taala. Itu jelas. Dah, ketakwaan kita saat ni hasil daripada kita gerbel dan apa saja hak itulah hak Allah Subhanahu taala ambil kira. Bukan duk kira dengan segi, bukan duk kira dengan lembu, bukan duk kira dengan biring, bukan duk kira dengan ayah. Tetapi apabila kita nak tunjuk kata kita ni kasih pada kamu, kepada engkau wahai Allah Subhanahu taala, selaku aku ni adalah hamba kepada mu, nak tunjuk juga tak dapat tidak walaupun dengan seekor ayah pun nak sembelih juga. Tu duduk situ sikit sebanyak. Pak kalau tak ada gapo juga sikit sebanyak kita mai pakat. Kita jangan duk jadi isah ke diri. Isah ke diri lah mana? Ya cerak dah. Ya demo pakai ada ya lembu tu ada 7 gigi. Lepas tu ada segi-segi tu ada tuai dia belakang dah. Pak kita nak pergi masuk nak pergi nak holo takut nama demo dua kecek kata kita ni jadi nak hok demo pula dah. Jadi rasa jadi kanak. Itu boleh jadi satu halangnya hak tu hak setan mai duk capok dalam diri kita jadi terasa isah. Sebenarnya kalau kita tak dapat tidak juga kita pergi duk sokong kita mai duk tolong heret tali dan sebagainya jenis wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa untuk menunjuk kata kita ni takwa pada Allah Subhanahu taala hari raya beramai-ramai kita ada kegiatan juga maka tak ada salah kita tolong heret tali tolong lapah tak se tolong kerak paha pun tolong lapah belulai pun tak ada apa dah demo hala sikit sebanyak ala kulli hal demo tak se hala pun tak ada apalah demo tak ada ingat dah tapi nak ayat kata kita ni ada kerjasama. Situlah yang dikasihi sekalian. Apabila balah tu tuntut teh tu segi kita nak dakwah orang saat ni ya kena tengok juga. Suasana tu ya ada penting. Hal rumah tangga pun ada satu saham dalam hal kita nak dakwah orang bukan semata-mata kata kita nak dakwah orang kata dia ni kita kecek makan ni dan minum ni dalam syurga. Pakai sudah dak. Sepang kata anak saat ni ia tak ada nampak sebab ia tak ada karik. Makan minum ada siap-siap dah. Ia nak tepung 4-5 kok boleh bui. 4-5 kok boleh bui. Ia tak ada terasa karik situ. Sebab itulah kalau kita main kecek dengan anak syurga ada makan ni, ia tak ada berasa lah mana. Ia nak jenis hak main dia tu. Lalu itulah jadi nak ayat atau cara kita kecek ni besar sekali masalah psikologi jiwa manusia. Orang tak supa. Orang hak tepi laut cara kita dakwah orang balas tu. Orang hak pasal duk bukit dakwah dia balas tu. Orang hak duk di tanah depan dakwah dia balas tu. Ada satu ceritanya berlaku di kawasan gapo dia ni di kawasan negeri Sudan. Ya tu orang putih lah, orang angkerik. Ya gi kok denung tu. Lepas tu dia mari duk dakwah. Orang hak Sudan saat ni mari dakwah dia tu. Dia kata kita ni kena kerja Islam lah oleh kerana Islam ni balas ni. Pas duk tu ia duk royak. Pas orang putih ni main nak jemur panah.
Ia duk ayat atas dalam syurga saat ni, oh ada tempat sejuk, ada sungai balah tu, ada mengalir air balah ni. Ia pun di negeri dia tu siap-siap dah hidup nampak balah ni. Cuma ia mari nak jemur panah. Jadi sini ni ia jadi tak apa nak terima mana. Sebab ia mari duk cari pasal alasan bagi dia tu, nak cari tujuan bagi dia tu, jadi tak ada masuk situ. Lalu itulah yang dikasihi sekalian, sekali lagi nak ayat tu, buku dakwah orang saat ni ia kena tengok pada tujuan yang mana mereka saat ni nak sahut setara mana. Kalau kita kata bak gerbang, cerak dah kelebihan itu tidak khilaf dah. Tapi hak besar sekalinya yang mana Allah Subhanahu taala ya kasih dalam ambil daripada start hari pertama hingga hari 10 Zulhijjah saat ni hak sebesar-besarnya ialah kita mengingati Allah Subhanahu taala. Tidak ada yang paling kasih di sisi Allah Subhanahu taala daripada amal soleh, di antaranya amal gerbang, di antaranya amal puasa hari Arafah. Tak ada lah lebih baik pada amal yang demikian, kecuali seorang saat ni dia keluar dengan tubuh badan dia, dengan harta dia tu dalam berperang pada ajaran Allah Subhanahu taala, pada jalan Allah Subhanahu taala, maka tak ada kelik. Maka gitu girai itu. Hak itulah suksi tu. Tapi kita nak royak, bukan semata-mata upama balah tu. Upama balah tu memang nak royak atas harga orang buat amalan kebajikan pada 10 awal Zulhijjah ni, seolah-olah tak ada dah orang nak boleh lawan dia kecuali orang hak pesen sak ni. Orang keluar dengan tubuh badan dia, dengan harta benar dia tu, patut tak ada kelik. Bukan bermakna kata orang lebih pada tu apabila dia buat pada bulan Zulhijjah. Makna kata ia lebih pada orang hak saat ni. Tak. Sebab bulan Zulhijjah ni adalah salah satu bulan hak haram. Bulan hak haram dalam setahun saat ni 4 bulan. Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. 4 bulan ni tak boleh sama sekali nak berlaku bertumpah darah. Sekalipun ada kelebihan senyap mana pun, tapi tak boleh nak berlaku bertumpah darah. Tapi nak ayat atas kelebihan amalan hak soleh saat ni, seolah-olah balas tu lah. Tak ada dah. Lalu itulah kita hak besar sekali dalam bulan Zulhijjah, selain pada kita beramal dengan diri untuk diri kita sendiri itu, kita patah kaki tangan kita, pecahan darah kita daripada kita melakukan kejahatan ke atas darah kita. Hak tu hak besar sekali. Di samping kita ada buat amalan-amalan hak baik, tiba-tiba lidah kita, mulut kita hidup memaki pada saudara kita saja juga. Saja. Jadi habuai kita tu jadi tak ada di hari akhirat. Mari nak tengok senarai nama kita di lapis-lapis pintu saat ni, tak ada. Mana pintu pertama pun tak ada, pintu yang kedua tak ada. Situ kita buat sebelah ke diri sikit. Oleh itu yang dikasihi sekalian, no ayat kata Allah Subhanahu wa taala selaku rahmat dia kepada kita ni, ia beri ajaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pula dah selaku rahmatan lil alamin, ia royak pula dah sebagai pesan ni. Ia kata balah mana? Ia kata kepada salah seorang sahabat dia tu, iaitu sahabat dia Abdullah bin Rawahah nak minta wasiat. Ia kata, "Ausini ya Rasulullah, tolong wasiat padaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, "La tai'as, jangan kamu putus asa." Jangan kamu putus asa. Kenapa? Karena kamu ni kalau mau buat satu kejahatan, maka ikutilah kalau kamu buat ni 9 kejahatan. Buat 9 sayyiat, 9 hak buruk ke tu. Lepas tu usahalah buat satu kebajikan. Buat dah 9 keburukan kejahatan tu, buat 9. 1 2 3 4 sampai 9 buat kejahatan saat ni, jangan sama sekali duk putus asa. Sebab mana? Sebab mu kena usaha iringi hak kejahatan hak 9 saat ni dengan satu kebajikan. Satu kebajikan tu jadi berganda 10 kali ganda. 10 dengan 9 saat ni banyak hak mana? Banyak hak 10. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu apabila hak buat satu kebajikan saat ni berganda jadi 10 dengan 9 saat ni banyak hak 10 lagi, maka Allah Subhanahu wa taala ya terima kita, fa yaqbalukallah. Maka Allah terima situ. Jadi nak ayat hak besar sekali, jangan dok putus asa sama sekali. Lepas tu di antaranya juga
salah seorang sahabat nama dia Abu Zar. Dia kata, ya Rasulullah awsini. Puak-puak dia tak ada dah benda lain. Sebab gapo? Hati puak-puak dia tu duk tergantung dengan akhirat. Kalau kita mai tengok sekaligus tu, kalau kita mai buat kira dengan akal, kerang kilik dengan akal, dengan kaleng, dengan khetah. Kalaulah akhirat tu upama dunia, kodi-koda, kalau kita kira deh. Duk atas dunia ni 1000 tahun. Lepas tu duduk di akhirat juga 1000 tahun juga. Kodi-koda tu ya. Kalaulah benda ni semata-mata Allah Subhanahu wa taala dia kata wal akhiratu khairun, akhirat itu lebih baik bagi orang cerdik yang nak akhirat lagi walaupun sama-sama 1000 tahun. Oleh kerana dia beriman dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia beriman dengan firman Allah Subhanahu wa taala kata akhirat itu lebih baik, situ tu tak kena kecek banyak dah. Akhirat duk akhirat 1000 tahun, duk dunia 1000 tahun, ia nak pilih akhirat lagi semata-mata oleh kerana akhirat itu lebih baik. Apakah lagi kalau Allah Subhanahu wa taala dia kata wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, tambah lagi lebih kekal. Hak tu gak tak ada arah dah lah. Pakai secara tamitik kalau terkecek mudah-mudah sahut hak akhirat selalu dah. Oleh kerana kalau koda pun Tuhan kata akhirat itu lebih baik, tu pun bagi orang cerdik nak akhirat. Sama telah apabila dia kata wal akhiratu khairun wa abqa, lebih lanjut, lebih kekal, lebih berterusan juga, situ lagi dah. Pakai tak ada kena nak kecek banyak, pilih jalan akhirat. Sebab itulah puak sahabat dia kata, ya Rasulullah awsini, pesan padaku. Lepas tu Nabi pun tak ada duk pesan pesan itu tu banyak-banyak lah. Pesan sipu-sipu yang pesan kok. Dia kata balah mana? Iza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha. Kalau ni membuat satu kejahatan, ikuti kejahatan yang membuat tu selalu dah, tak usah tunggu banyak. Selalu dah ikuti dengan hasanah, nascaya yang hapus selalu dah. Hasanah hak kebajikan hak kita buat sana ni, dia hapus keburukan hak kita buat selalu dah. Lalu itulah dia lagi dia tanya lagi. Ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah, adakah daripada hasanat aku mengucap la ilaha illallah, adakah daripada hasanah? Nabi kata itu afdalul hasanat, itu sebaik-baik hasanah, itu sebaik-baik hasanah. Apa coba kita mai tengok deh, jahat-jahat seburuk-buruk tumpuk di atas muka bumi ni, pasaran dan kedai. Tapi kita tak lepas, kena dok pergi beli, kena dok gitu gini. Bagi orang as-salafus salih, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum pada as-salafus salih, ya ambil tempat hak buruk sakning lah ya jadi kebajikan. Balah mana? Seperti mana kita dah dengar sakning dah. Pusingnya hak pertama sakning, puak-puak sahabat giduk turun di pasar, di kedai giduk takbir situ. Situ dia balah tu. Lepas tu di antaranya juga, di antaranya kafarat orang masuk dalam kedai. Kita ni tak dapat, mereka kena duk pergi turun kedai juga, kena duk beli tu beli ni deh, kena pergi kedai lah kecik mudah-mudah. Lalu itulah apabila kita pergi masuk di kedai, saat ni masuk di pasar mana-mana, kita selalu kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, hingga akhirnya innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala akad darjat kita tu 1000 darjat, wik pada kita ni 1000 hasanah, dan apanya 1000 sayyi'ah. Makna kata sejuta sayyi'ah tu ya apung, sejuta hasanat dia beri, meningkat kita tu 1,000 darjat. Dengan sebab kita tu sepatah kata balah tu. Hang lah jadi duduk tinggi itu lalu duduk ke la ilaha illallah. Ya cerak dah. Sebab kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. So situ. Yang keduanya, pasaran ni tempat lalai. Coba kita pergi dengan berjuru pun jadi terlupa ya, kerana kita lalai pada duk tengok benda hak belalak dalam kedai gapo tu dah jenis singkah hak demo duk tunjuk duk sedang duk tayar gapo tu, situ lagi dah kita nak terlupa la ilaha illallah. Maka bagi orang hak tak terlupa saat ni, tak ada heran lah Allah Subhanahu wa taala, tak ada syok lah Allah Subhanahu wa taala pada dia tu 1000 darajat dan hapusnya 1000 sayyi'ah. Oleh kerana hati dia tu duk ta'alluq dengan Allah Subhanahu wa taala semata-mata di situ. Manakala juga as-salafus salih,
hari ni dia terasa kata, aku nak lah mana. Hari-hari tu kena duk sedekah. Tapi tak kuasa nak sedekah hari ni. Jadi kebetulan jadi hala kering sikit hari ni. Nak lah mana. Dia kata, kita orang Muslim ni pitu kebajikan saat ni banyak. Tak nanti jadi sedekah dengan orang panggil gapo dia dengan mata duit. Apa saja jalan sedekah pitu sedekah saat ni sangat banyak dalam syariat Islamiah. Lalu itulah dia kata gini, aku hari ni nak turun kedai. Ambil di pitu nak ni, siapa pitu nak ni, ambil di kepala kedai ni, suk siapa sini ni, bui saleh. Assalamualaikum, jumpa dia ni bui saleh, jumpa dia ni bui saleh, jumpa dia ni bui saleh. Suk di pitu ni. Pakelik pula pitu ni pula. Ambil di pitu ni, suk pitu ni pula dah bui saleh. Cerita saat ni lah, cerita hak tak biasa bui saleh jadi kok mana pula dah tak cukup kan ana. Lebih kurang hak tu lah tu. Kebajikan nak ayat kata dok li kita nak buat kebajikan tok saya buat. Deh, bui saleh adalah sedekah. Lepas tu berapa kali bui saleh tu di antaranya kalimatut thayyibah pun sedekah juga. Nak ayat kata pitu kebajikan saat ni sangat banyak. Sebab itulah yang dikasihi sekalian. Sebaik-baik bagi kita ahli majlis ilmi kita ni, mudah-mudahanlah insya-Allah taala setiap pintu syurga ada nama kita belaka. Di segi bab semaya pun pintu hak semaya pun ada nama kita insya-Allah taala. Pintu hak peseng puasa pun ada puak-puak kita insya-Allah taala. Pintu hak sedekah pun ada puak kita belaka insya-Allah taala. Tapi terhenti pada kita lah. Terhenti pada kita sani hak besar sekali. Apabila balah ning kita bergaul dalam masyarakat, usaha jangan kita bertelingkah. Janganlah kita sama sekali bertelingkah. Jangan jadi ada alat sesan atas dunia ni, ada banyak-banyak cong menyebabkan kita tu jadi tak iya di antara sama-sama puak kita. Aku duk tengok coning, mu duk tengok coning. Aku minat coning, mu minat con tu khabar-khabar jadi gibalah. Puncanya punca hak cong. Tak ada lah mana. Punca hak pasal kerja agama juga. Ceramah-ceramah agama juga, tetapi menyebabkan jadi pecah belah. Apabila pecah belah saat ni, tak ada lah habuai kita. Pecah belah saat ni tak ada. Bukan dengan orang suku sakat, ia sama-sama puak kita juga. Sama-sama saudara Islam, sama-sama hak pasal hak rahim kita tu duk jadi putus rahim. Di antaranya hari akhirat rahim kita itulah ia jadi satu halangan, ia jadi satu body nak jadi orang cakap menghalangkan kita nak jadi luluh atas as-sirat supaya kita masuk dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Ar-rahim itulah juga. Nauzubillah min zalik. Oleh itu yang dikasihi sekalian, ummatan wahidah insya-Allah taala, apabila kita bantu beli surat ummatan wahidah juga kita baca, hak itulah hak kita nak sapa pada pau hidup kita. Hidup peseng dalam setahun saat ni Allah Subhanahu Wa Taala dia buat haji. Tujuan nak tunjuk mengagungkan umat kita ni selaku ummatan wahidah. Apa saja jenis amalan kita, nak takbir di pasar pun balah tulah juga. Bergaul kita pun balah tu juga. Nak semelah gerbel pun balah tulah juga. Kalau tak tubik gambar hak tu tak ada arti kita dah buat amal ibadat. Kerana kita ni yang dikasihi sekalian, tanak kita keduduk ke kita ni dengan dua pihak. Pihak kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ni keduduk ke kita terhadap saudara kita. Kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunu ibadallah. Jadilah kamu hamba kepada Allah. Tunjuk kata kita ni hamba kepada Allah. Lah mana hamba? Hamba tu lah. Hamba kalau kita mai tengok hamba peseng anak calling atau ke balah mana dia jadi hamba. Hak tu sama-sama manusia lagi lah. Gambar sikit sebanyak, tapi kita nak tunjuk kehambaan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah mana? Coba kita tunjuk. Di antaranya kita tunjuk kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak bukan sama sekali kita bertelingkah sama-sama kita. Sebab hak tu Tuhan tak kasih. Tuhan marah benar-benar hak tu. Lepas tu dengan sama-sama kita pula dah kunu ibadallah, di samping kita sama-sama kita jadi ikhwana, jadi bersaudara pula dah. Saudara tulah ni pada satu hari itu dan musmelah pakai masuk segiye. Lepas tu negiye lagi hak peseng ngaji ke majlis ilmi misalnya. Peseng hak ngaji ke majlis ilmi saat ni pergi semelah pasal lain. Saya kata lembu seko punah.
Jadi puak tu sembelih. Jadi puak tu sembelih. Dah jadi puak tu sembelih habis lembu seka. Jadi balas-balas tu menyebabkan kita jadi susah ni jadi nak buat amal ibadat nak jadi Tuhan terima. Di samping kita buat amal ibadat nak Tuhan redha tu, Tuhan marah pula dah di situ. Nak jadi habis buat apa pula dah. Dia kita sembelih kena lagu molek bismillah Allahu akbar, tak ada apalah siapa-siapa sembelih pun. Puak-puak mana pun tak ada hal lah. Asal hak sikap hak kita naknya ketika nak sembelih saat ni sebut bismillah Allahu akbar sudah dah lah. Puak-puak mana asal pakai puak-puak mengucap la ilaha illallah belaka kok ya la belaka tu. Dah, tak ada kata puak ni dia sembelih punah. Bohak ni puak ni sembelih punah lembu seka. Bukan balas tu yang dikasihi sekalian. Lepas tu di antaranya juga hak Allah Subhanahu taala dia sayang kepada kita tu, dia beri balas mana? Dia beri bagi orang yang suka cinta kepada dia tu, dia kata gapo? Dia kata illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah Subhanahu taala berkata sekadar dalam syariat dia tu kita buat benda hak hak jahat, patut kita iringi dengan benda baik, ya hapus bukan kata sekadar tu dak. Bahkan Allah ubah jadi benda hak jahat hak kita buat tu ia jadi kebajikan. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kita buat jahat cerak-cerak. 10 perkara kita buat jahat cerak-cerak. Tiba-tiba Allah Subhanahu taala dengan kita beriman dengannya, kitanya taubat kepada dia, juga kita beramal-amal soleh, hak jahat hak 10 saat ni jadi 10 kebajikan pula dah. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Lepas tu kita tak riwayat pasal tak ada ambil alasan dan penjelasan daripada para ulama as-salafus salih. Cuba kita merenung pada makna hasan ini. Dia kata gana? Dia kata Allah Subhanahu taala mengubah kejahatan yang kita buat ia jadi hasanat tu dalam arti kata satunya Ibnu Abbas dia kata gana? Mereka itu adalah orang mukmin yang mana sebelum pada mereka beriman ia buat jahat. Belum pada dia iman ya Islam, dia iman. Belum ada dia Islam tapi tak ada iman, tak ada kuat mana. Dia buat jahat. Lepas tu dia mari Tuhan wi kepada hidayah kepada dia tu, timbullah perasaan iman pada dia situ tu berubah lalu dah sayyiat dia kepada hasanat. Kerana dia beriman kata ini adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ia kat situ ia khabar. Kata benda ni bukan benda hak sia-sia, bahkan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Atta dia kata perkara ni perkara di atas dunia yang mana Allah Subhanahu wa taala ia tukar sifat hak keji di atas seorang manusia saat ni, ia jadi seorang yang baik. Jadi apabila balas tu apabila kita masing-masing tahu kata kita balas mana dulu, balas mana kita learning, situ tu patut kita mengucap alhamdulillah. Berubah kita tu dalam arti kata Tuhan kasih pada kita. Kita kena menghargai benda ni. Bukan kata benda-benda hak lalu semata-mata lalu dalam hidup kita. Semata-mata apabila kita celak mata gak berasa kata kita ni saat ni seorang mukmin ataupun kita seorang hujur, bukan kata sekadar tu dak, bahkan ini adalah kanaki dari Allah Subhanahu taala. Kita sini mengucap alhamdulillah. Juga Al-Hasan Al-Basri dia kata berubah perkara ni berubah daripada amal hak jahat kepada amal hak soleh. Dalam arti kata satu maknanya setiap kali setelah mana kita pergi buat jahat, lepas tu kita pergi khabar kita buat jahat kemarin, hari ni esok kita khabar, hari ni esok kita khabar tu, kita istighfar tu, situ tu duk boleh ganjare, duk jalan ganjare. Setiap kali walaupun benar kadang-kadang benar hak tulah tu 10 tahun duk ingat semua. Dah tiap-tiap kali ingat benar hak kita dah buat, walaupun berlaku perkara ni setelah mari dah 10 tahun mari dah, tapi selak kita ingat, kita kata astaghfirullahalazim wa atubu ilaih selalu. Jadi ganjaran selalu dah. Jadi duk meningkat. Benar-benar satu tu tapi kita hapus dah, tapi tiap kali kita ingat kita khabar kita astaghfirullah. Tiap kali kita ingat benar tu 10 kali ingat 10 kali astaghfirullah, duk jadi duk bergana, duk naik pangkat kita di hari akhirat. Nampak dah tu dah.
Jadi nak ayat atas benda tula tu bukan kata sekadar kata kita astaghfirullahalazim waktu boleh hapus senang-senang. Memang kita senang, suka hati dah dia hapus dah. Tapi setiap kali kita ingat benda ni, walaupun 10 tahun, setiap kali setahun tu ingat benda kita buat. Kalau kita dok muda-muda selat ingat. Buat ingat sekali astaghfirullah. Buat ingat sekali astaghfirullah. Dok naik semua. Darjat kita tu dok naik. Benda tak ada dok payah. Hasilnya tunjuk kata kita ni hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara kita hamba kepada dia, balas ning lah. La ilaha illallah. Lepas tu hak besar sekali yang dikasihi sekalian, juga hari 9 tu, iaitu hari Arafah, iaitu hari puak-puak kita puasa belaka, insya-Allah taala. Janganlah kita lupa sama sekali. Sebaik-baik ucapan aku dan para anbiya sebelum pada aku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya royak, sebaik-baik ucapan aku royak hari tu dan para anbiya pada belum pada aku tu ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita ni kita orang biasa, bukan nabi dak, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim dan bukan semua para anbiya tu. Tetapi boleh juga kita bersetarah dengan demo tu. Setarah di mana? Setarah di amal saat ni. Seperti mana Nabi dia kata saat ni, sebaik-baik aku mengucap dan para anbiya sebelum pada aku, iaitu la ilaha illallah. Lepas tu dia dan sebelum pada dia tu baris puak para anbiya, kita duduk sebelah ni. Kita kata supa, berarti kita setarah. Taukab kita dengan mereka. Taukab di mana? Taukab di hari akhirat lah. Dah atas dunia ni demo tu hewi babanai pada mereka. Tu hewi orang panggil peranai supaya mereka tu jalan tugas kewajipan. Kita tu ada kewajipan besar lain. Tetapi tepat hujung jatuh sama-sama belaka. Sama-sama syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama pakat nak cari Jannatul Firdaus belaka. Maka tak ada salah lah kita jadi orang biasa pun. Bukan kata dalik kita ni orang biasa, Nabi duduk tinggi kita tak sapa, bukan bermakna lagu tu. Sapa insya-Allah taala. Tapi hak sapa sekali hak besarnya iaitu ketika kita mari nak melawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Kita di atas dunia ni dia sebut dah pada kita, ishtaqtu li ikhwani, aku wasa nak jumpa puak saudaraku. Ha ni akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2-3 hari tu dia nak meninggal dunia tu ya ada mari perasa sikit sebanyak dah. Dah. Ya gi ziarah puak kubur Uhud tu. Sisi mati syahid di peperangan Uhud tu, dia tengok situ ya bui saleh. Sudah bui saleh gak, dia kata ishtaqtu li ikhwani, aku sangat-sangat cita-cita nak berjumpa kepada dengan saudaraku. Sahabat hadap orang panggil kiri kanan dia tu, dia kata awalasna ikhwanuka, tidakkah kami ni saudaramu wahai Rasulullah? Nabi kata dak, puakmu ni puak sahabatku. Saudara aku ni iaitu orang lagi akan datang mari tidak pernah jumpa dengan aku, tapi mereka itu terima ajaran aku serta mereka beriman dengan ajaran aku serta mereka itu beramal dengan ajaran aku. Mereka itu adalah ikhwani. Itulah saudaraku. Jadi nak ayat Nabi yang bahasa dengan kita ni bukan kata bahasa sahabat dak. Bahasa kata kita ni saudara pada dia. Kalau kita mai perhati bahasa pada saudara dia dengan sahabat beza di mana? Sahabat kawan dalam arti kata tak mesti kata daging darah. Kita dengan saing kita tu sahabat, kita dengan saing kita. Daging darah lain ya, demo daging darah leknung tali ye leknung. Kita daging darah tali ye lekning. Tetapi apabila sebut ikhwan itu, makna kata daging darah tula. Salore mok pok tula. Nak ayat hebat sedapnya kita ni Nabi bahasa pada kita. Kalaulah kita kata kalau kita duduk di ruang sahabat boleh jadi kita email kita tu lebih tinggi. Tak mesti. Sebab kalau kita duduk di ruang tu boleh jadi kita nak jadi kok mana tahu. Tetapi apabila kita duduk di ruang ning kita boleh terima ajaran dia, kita boleh beramal dengan ajaran dia. Pas dia bahasa pada kita, pada kata kita ni saudara pada dia, hak itulah harga yang patut kita tahu. Harga hak patut kita tahu itulah yang dikasihi sekalian. Kita sangat-sangat cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situ berasa mari nak melawatnya. Nak pergi ziarah dia lah. Duk syurga belaka dah, masuk syurga belaka dah masing-masing.
Muduk di tangga tu, aku duduk pengkat ni, duduk darjat tu, hak ni duduk darjat ni. Pakai nak pergi ziarah lah. Janji nak pergi ziarah. Janji puak-puak kita nak pergi melawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gi pada darjat hak Nabi sallallahu alaihi wasallam berada situ. Dapati Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha kata tak ada. Nabi tak ada. Nabi gana tak ada, pergi ke mana? Pergi ke neraka. Pergi ke arah neraka. Bukan pergi masuk lek api neraka tu tak, pergi ke arah api neraka. Ha ke mana pergi ke arah api neraka? Pergi nak minta, nak syafaat dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengeluar di kalangan umat dia yang masih lagi ada dalam api neraka, waktu baik pakat-pakat masuk syurga belaka. Siapa gitu lalu perangai dakwah dia tu. Bukan kata sudah di atas dunia ni dia mati gak, maka sudahlah cerita dia. Dak. Hai akhirat tu duduk syurga molek-molek dah tu. Kita nak pergi melawat, nak pergi ziarah dia lagi tu tak boleh. Kerana bukan hari itulah hari pergi melawat hak mana hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada hadis ni lah. Pergi nak melawat dia tu tak ada. Pergi ke mana? Pergi nak keluar orang hak masih lagi umat dia duduk dalam api neraka tu nak usaha keluar. Pas ni Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat, pas kita tak ada pelik lah, kita nak cuba-cuba nak ajak umat kita, saudara kita supaya pakat-pakat faham ajaran Allah Subhanahu taala dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sendiri pun balas tu di hari akhirat. Pas kita nak kerja duk atas jejak lakah je di atas muka bumi ni tak ada pelik lah. Hasil hak tak ada pelik itulah dasar hidup kita tu, dasar ummatan wahidah. Jangan lu jadi dasar kata aku mung. Aku wasa khabar dah, aku wasa temu dah jalan hak benar. Mu tak semari lagi sudah, tak sah. Tak widak situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu 7 tahun lagi dakwah seorang Farsia, 7 tahun. Gi mari 7 tahun. Suk siapa lu orang tu masuk juga Islam. Orang tulur atas orang tulur tu 7 tahun. Dok usaha tu. Usaha dalam bentuk mana? Usaha dalam bentuk kata, dia ni penghuni neraka lagi ke datang. Aku kalau tak ajak dia gak selama mana aku duk menyawa, duk lega molek lagi, selama tulah nak usaha. Tuhan hidayat tak hidayat suku kira, tapi usaha upaya dia tu tak sudah. Situlah yang dikasihi sekalian. Kalau kita main nak kira bab akidah, kalau kita kata akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, orang lain akidah Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan sebagainya. Kita tengok pau kita tu semua ni kita nak kerja Islam belaka. Kerja Islam belaka tu akidah demo tu hak tu hewat kira dengan akidah. Tapi bab kerja Islam nak belok Islam, nak junjung Islam ni adalah kerja sama. Kerja sama puak-puak kita. Akidah demo tu demo tanggung. Bukan berarti kata demo akidah Asy'ariyah, demo akidah Mu'tazilah kita tak boleh bersaing sama sekali. Dak situ. Sebab gapo? Sebab kita kata kita ni kena kerja sama seperti mana Al-Hasan Al-Basri dia kata. Al-Hasan Al-Basri ni salah seorang orang tabi'in yang beranak yang dididik oleh Ummu Salamah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak kecek mudah-mudah kak supaya anak pera Nabi jugalah. Al-Hasan Al-Basri dia kata gano, coba-coba nak khoya. Dia kata aku mari hak akhirat, orang duk sebaring di pada mahsyar tu, pakai duk tengok belaka. Lepas tu mari Islam dalam bentuk body lah. Mari Islam, dia kata ya Allah, hak ning lah bela aku. Hak ning lah jadi aku kena hina, hak ning lah jadi aku jadi ganjil. Hak ning lah tak ada sokong aku, hak ni hak bantu aku. Hingga yang mari siapa Umar bin Khattab, dia pergi tangan Umar bin Khattab Islam saat ni. Dia pergi tangan Umar bin Khattab, dia kata aku semasa tu jadi ganjil pelik hingga orang ning masuk Islam, maka aku jadi seorang perkasa. Jadi balas tu. Lalu itulah soalan yang terjatuh pada kita ni. Jadi kita nak bela Islam, kita nak khidmat Islam balas mana? Masing-masing. Hak ni ada ke mana ya balas ni? Pentingnya nak jadi kita apabila duduk sebaris daripada mahsyar, Islam bangga dengan kita. Sekalipun kita seorang motong, dalam bentuk kita motong saat ni, kita sokong Islam di segi mana? Pandai-pandai duduk di kita lah, supaya Islam saat ni mai bangga dengan kita di akhirat. Kita jadi seorang gapo dia pelade, kita jadi seorang hak muka. Lakilah apa saja jenis kerja. Jenis kerja ni tak ada pelik. Oleh kerana jenis kerja hasil daripada kerja ni lah kita nak menyatukan
Kalau kerja supo belaka, pia nak jadi peladai pula. Kalau pakai jadi peladai belaka, pia hak nak muka pula. Jadi barlaine orang sat ni tu tujuan nak jadi tujuan sama. Hak ni lah dasar ummatan wahidah, barlaine orang nak jadi tujuan sama ni ialah supaya kita ni terima redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu hak besar sekali. Ada satu hari tu salah seorang khalifah nama dia Adud ad-Daulah Al-Buwaihi. Ya hatta seorang tok guru tempat dia lah, nama dia Abu Bakar Al-Baqillani. Gi seru pada seorang azim Rum, di negeri Rum tu. Dia kata masuk Islam lah. Pas dia tu nak jadi nak lah mana, nak jadi tuduh nak ayat aku tak boleh nak terima Islam sama sekali saat ni, kecuali kerana agama mu tu agama hak cemadah. Ya telah mana? Dia kata cuba murayak sikit cerita ketuduhan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ni nak ayat cara ya akidah Asy'ariyah tapi ya bela Islam. Akidah tu akidah dia ya pergi ya tanggungjawab hari akhirat. Tapi bela Islam tu ialah tempat hak cuk ruam hak kita nak kerja sama-sama puak-puak kita tu dah. Dia kata balas mana? Puak-puak orang Azim Ar-Rum sat ni. Dia kata cuba merayak sikit ketuduhan Ummul Mukminin Aisyah. Kata dia buat zina masa tu masa Nabi. Bining Nabi mung tu buat zina. Lepas tu dia pasti orang akidah Asy'ariyah ni dia pasti orang kecek, orang mantik orang pasti kalam, mantikul kalam. Tu dia jadi panah bahah lah kalau kita kecek mudah-mudah dah. Dia kata balah mana? Berlaku ketuduhan ni dalam sejarah Islam, sejarah perjalanan manusia saat ni bukan sekali, 2 kali. Ya tu pun senggung. Lah mana 2 kali? Berlaku sekali Siti Maryam mak pada Nabi Isa. Lepas tu hak dia mau tuduh kata zina lah. Yang keduanya hak tuduh kata zina saat ni Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kedua-dua ni kalau aku kata Abu Bakar Al-Baqillani dia kata, kalau aku kata Al-Quranul Karim membersih Ummul Mukminin Aisyah tu, patut mu tak percaya, mu nak tengok kebenar laktan hak pasal benar saat ni. Tak apa. Kedua-dua saat ni tu Ummul Mukminin Aisyah dengan Siti Maryam saat ni, kedua-dua ni Tuhan membersihkan kedua daripada melakukan perkara zina. Tetapi Siti Aisyah tak ada beranak, Maryam saat ni beranak. Kalau kita nak turut akal fikiran ke, hak beranak tu lah hak boleh kita tuduh kata zinanya. Situ ngong hak saat ni. Orang hak Kristian saat ni, malah tu. Jadi beriman dengan Al-Quranul Karim siapa setara tu. Siapa setara kata seperti mana Abu Ayyub Al-Ansari dengan isteri dia. Dia kata, balah mana mung bunyi khabar kata Ummul Mukminin Aisyah buat zina. Ya selalu sikap dia. Dia kata, kalau dia mau buat kecek atasku, 2 lelaki bini tu. Kalau dia mau buat kecek atasku, mu percaya ke tak? Dia kata, aku tak percaya. Sebab mu biniku. Lebih pada itu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku mu tak percaya kata aku buat zina, lebih pada itu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu kena percaya kata dia awak tak perkara. Lepas tu zaman lah ni ada satu kumpulan mari buat tuduh benda tu deh. Mari duk dakwah kita supaya masuk ajaran dia, terima ajaran dia, kita tak boleh nak terima sama sekali. Bagaimana ajaran betul sekiranya nak tuduh isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak boleh sama sekali. Dah, sekalipun ada sikap misalnya berlakunya peperangan Al-Jamal, sikap sikit sebanyak, tetapi bukan menyebabkan kata kita kena tuduh Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Itulah yang dikasihi sekalian, sebagai satu sikap yang kita perlu ada juga sikap apabila kita duduk dengan Al-Quranul Karim, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Aku ni menurun suatu kitab, yaitu Al-Quranul Karim, ada sebut hamu. Ada sebut hamung, ada sebut hak urusan mung, ada sebut hak kebaikan mung, ada sebut tempat hujung jatuh mung, ada sebut tempat keburukan mung. Al-Ahnaf bil Qais ni dia kata, ya salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia kata, cuba-cuba aku main nak buka Quran. Dia main buka Quran. Buka gitu, tak ada tengok, tak ada cok-cong kata nak halaman tertentu. Dia main buka semata-mata buka saat ni. Bukanya ayat kata, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dia kata, aku ni dia bahasa tak ada lagi balah hening ni.
Dia mari tahu diri dia. Aku ni tak ada lagi kata annallahu ishtara minal mu'minin, Allah sesungguhnya membeli daripada orang mukmin diri mereka dan harta mereka, bagi mereka itu dah ada syurga. Dia kata dia tak sapa lagi tangga tu. Ana lastu minhum, aku bukan lagi. Pas esok kali mai buka pula. Dia mai buka dah ya beriman dengan Tuhan kata laqad anzalna ilaikum kitaban fi zikrikum. Ya wasa yakin walaupun dia tak reti pun, tapi ya wasa yakin benda ni benda hak Allah Subhanahu Wa Taala, hak yang menjadi kita, ya turun dasar hidup kita tu, kebaikan pada kita. Ya buka hari yang kedua pula dah. Buka mai betul dah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik sani duk patak suk dalam api neraka. Dia terasa diri dia kata lastu minhum, bukan. Aku tak ada insya-Allah. Walaiyazbillah. Aku bukan di sini. Hari yang ketiga pula dah dia kata, dia mai baca wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah asallahu an yatuba alaihim. Dan sebahagian di antara hamba Allah Subhanahu Wa Taala mengaku buat dosa dia. Sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala tu ayat ni, ayat Quran. Ya atas sebahagian daripada hamba dia tu mengaku kata dia buat dosa, lepas tu kita capo ada amal yang baik pun gatik, ada amal yang jahat gatik. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bertaubat atas mereka. Ya kata ana minhum. Aku dalam ni. Aku dalam ni, aku mengaku kata aku mau hidup capo benda baik, benda hak tak baik sana berarti gapo? Nak apabila kita mengaku, kita tahu tempat penyakit, mudahlah kita nak berubat, situ jelah. Deh, ni hang biasa tak tahu penyakit ni, patut mari duk berubat, patut duk alawak rata, duk cari ubat tak bertemu. Bukan cari ubat tak bertemu. Ya kadang-kadang sepengah bomoh hak duk cari penyakit tak bertemu. Kita duduk ketak cari ubat, pergi rumah bomoh, duk bomoh kata tak ada penyakit. Mula nak cari bomoh hatu lalu. Hakikatnya bukan masalah hatu. Hakikat dia, itu tu psikologi yang kata palang hak tubuh badan kita tu rusak. Tu sabit tu bomoh tak bertemu penyakit tu. Palang dalam tubuh badan kita tu rusak menyebabkan kita tu orang panggil urat sendi gapo kita hak tak ada syukur pada dia tu, situ dia rusak. Situ kita ada sakit, pergi rumah bomoh, tengok teh darah molek kecil manis molek pada jadi podok kerah dak selak ni. Ceritanya kadang-kala kita tak ada syukur urat sendi kita tu, hari-hari kita kena duk syukur, duk kena duk sedekah 360 sedekah sehari-hari. Banyak 360 sedekah. Kalau kita sah beli ikan, sah beli lauk tu belana dah sehari-hari 300 kok. Naklah mana nak beli lauk lagi, mana nak sedekah lagi. Nabi SAW dia kata semaya sunat 2 duha tu cukup 360 sedekah hari ni, manakala esok pula 360 sedekah pula, dalam arti kata 2 sunat duha esok pula. Seterusnya insya-Allah taala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadat kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga datang keyakinan ialah tempoh ajar kita deh. Itulah yang dikasihi sekalian. Wa akharuna i'tarafu bizunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah asallahu an yatuba alaihim. Mudah-mudahan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bertaubat atas kita. Saya ni mengucap bagi puak-puak kita belaka, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.